Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat petang semua. Hari ini saya nak berkongsi 3 jenis syarikat di dalam Malaysia yang popular, iaitu pertama sekali Enterprise, yang kedua PLT dan Sembahan. Dalam klip video ini saya akan tunjukkan cara-cara nak register terus. Kita bukan teori, kita terus amali. Okey, let's go. Okey, yang pertama kali adalah syarikat Enterprise, yang mana syarikat ini sesuai untuk orang yang baru berjinak nak berniaga. Sebab apa kita perlu Enterprise? Sebab kita kalau berniaga kita kena serius lah. Kalau individu saja, jadi kita punya bank statement akan bercampur aduk. Dan Enterprise ni kelebihan dia adalah kita boleh renew setiap tahun, dan kalau kata kita dah tak mau berniaga, kita biar dia akan habis tempoh dia dalam masa setahun, macam tu je. Yang kedua, dari segi tax, SSM akan digunakan sebagai kita punya income personal, yang mana setengah bank dia boleh terima untuk nak buat loan dan sebagainya. Perlunya SSM dari segi selain daripada tax dan sebagainya, kita perlu untuk register lesen perniagaan dengan majlis, ataupun kalau berniaga di rumah pun untuk disiplinkan diri kita supaya kita separatekan, kita pecahkan antara personal dan juga perniagaan. Okey, kalau zaman kita buka desktop dulu, kita pergi kepada SSM, EB Business, kita masuk login dan juga masuk dia punya password tu. Okey, terus kita masuk ke dalam sistem dia lah. Dalam sistem EBIS ni kita ada macam-macam. Yang paling penting apapun ikhlas, bak kata amalan dalam Quran pun dia suruh ikhlas, apapun kita kena baca dulu. Manual daripada buat, kita download je manual. Daripada buat, kita jangan buang masa nak dengar kata orang, kita terus refer pada. Okey, dia akan tunjuk kita cara mula-mula register, isi maklumat kita dan sebagainya. Lepas tu dia suruh save, buat declaration. Lepas tu kita akan terima email, masuk kepada email anda. Dan selepas tu email ni boleh buat barulah. Kalau saya manage accountnya, manage business punya email lah, bukan personal. Lepas tu verify kat email anda, dan dia akan bagi balik kepada kita untuk masukkan ID itulah. So kita masuk ID dan kita klik profile, kita boleh masuk. Okey, ni saya bacalah kat sini. Saya nak cerita sikit. Dulu masa saya register, saya pernah pergi kat SM dan verify kat account di sana. Lah ni dah tak perlu, sebab kita boleh buat interview melalui online saja dalam masa 3 hari lah. Buat appointment. Lepas tu submit appointment dan dia akan ada pengesahan dia. Yang penting kita kena dapatkan ID dulu, guys. ID tu amat penting untuk kita nak masuk register, dan juga bukan sekadar untuk kita punya sendiri, kita pun boleh menjadi ejen juga. Kalau nak tolong kawan-kawan tu, cas lah RM50 tu pun saya ikan juga untuk nak register SM. Ada setengah cas RM10, terpulang, tak kisahlah tu. Okey, yang ni hampa baca je lah surat perjanji apa semua. Lepas tu kena date tu, kena pergi date dan depa atok lah. Okey, bila hampa dah dapat semua, hampa akan boleh masuk login macam ni lah. Okey, hampa akan login. Ni adalah dia punya business registration. Pertama kita ada revenue, kita boleh renew, kita boleh tengok kat sini. Yang kedua kita boleh register new business, list of new business. Lepas tu untuk partner, ketiga kita nak tukar atau kita nak terminate lah. So dia ada 4 ni. Renew, yang saya nak tunjuk ni adalah untuk new fee terus kepada personal atau trade name. Contoh kita nak buat sekarang ni, saya bagi contoh lah, contoh saja. Saya nak buat Academy Bazaar. Saya type kat. Okey, kita buat Academy Bazaar. Lepas tu kita buat state date. Kalau hampa nak backdated pun boleh, tapi akan kena denda lah. Better jangan lah. Lepas tu kita ada dapat insentif tak, bubuh je kat sini. Lepas tu period kita boleh setahun sampai 5 tahun, tak saya. Kita tengok sekolah tertentu. Lepas tu kita bunuh dulu. Dia online, kita buat online selling, dia setengah lah, pulang. Okey, tengok gantung pada anda punya ni lah. Okey, dekat sini tunggu saat. Dekat sini adalah untuk kita buat
masukkan kita punya nama lah, masukkan ID, address kita, alamat. Ini adalah alamat saya lah. Okey, kita masuk satu-satu dulu. Postcode, masuk tahun, lepas tu masuk nombor telefon lah. Okey, nombor telefon, kita buatlah nombor telefon kita. Dulu semua kena fit nombor, sekarang dah tak payah. Lepas tu kat sini tekan yang klik copy. Sebab apa nak register dan juga apa nak operate dari tempat yang sama, apa tu akan klik ni ya. Okey, dekat sini antara yang bestnya SSM untuk enterprise compare tu yang lain adalah bila kita main dekat level sini, kita boleh masuk sampai 10 jenis bisnes compare tu Sembilan Bahad dan juga PNT yang dia adalah terhad. Yang ni kita buat 10 bubuh lah. Macam saya buat consultant. Saya sebenarnya meniaga macam-macam, tapi untuk company ni kita buat untuk consultant training ni lah. Setelah kita buat event atau retail, kita buat retail lah. Retail sale. Kalau apa macam pening ke apa macam tak tahu apa nak buat, okay, cara dia adalah senang saja. Apa pergi dekat button ni, add bisnes keluar apa buah ya keyword. Kau meniaga apa? Contoh meniaga retail tadi kan. Okay, search je meniaga retail dekat mana. Ni semua kod dia dah ada. Sebab apa dulu depa boleh buat macam-macam kan. Dan ni depa dah ada kod lah, senang untuk big data punya proses lah. Okey, macam training, tengok training tak ada, kita buat latihan. Bahasa Melayu atau bahasa ni lah, boleh buat macam ni. Contoh latihan komputer, add select, terus dia ada dekat situ. Okey, ni apa kalau apa nak buat, apa ubah je lah. Apa kena tally kan apa punya tally kan type of business dengan apa nama, dengan kod dekat bawah lah. Apa kena tally, tak boleh lah dekat atas apa kata buat benda lain, kat bawah buat benda lain. Okay, kita masuk lagi. Keyword kedua adalah consultant. Saya akan pilih consultant. Saya tengok ini kita boleh sebagai center dulu, link dulu. Okay, dan kita add solution. Okay, tiga dah. Baik, bubuh kat atas kena sama dengan dekat bawah. Walaupun dekat atas tak bubuh sebiji-biji, tapi sama. Okay, the next one adalah management. Okay, apa yang kita nak buat nah. Code encoding ni apa boleh baca dia punya kod-kod dia. Saya nak ambil untuk perkhidmatan perundingan pengusaha perniagaan, business management consultant lah ni. Perundingan tu adalah consultant, ataupun saya boleh ambil untuk event management. Kita tulang lah. Okay, kita masuk dulu. For now, nampak tak? Tu, dia boleh ada part lah tu kat situ. Okay, nak bubuh lah. Apa rasa nak bubuh apa, bubuh. Dia tak ada masalah, dia boleh edit time, tapi setiap kali edit kita kena bayar lah. So, adalah lebih baik awal-awal apa kena ada proper plan, ataupun apa kena plan lah apa yang apa nak buat bisnes ni. Okey, ini adalah Word. Saya memang ada berniaga agak Ipoh Pallet Empire tu. Dekat Ipoh saya punya lah. Kita jual dengan campaign dekat kayu pallet. Antara logik token kayu terbesar lah, kayu pine dekat utara ni. Okey, saat kita nak ambil apa, mana dia pasal kayu no. Scroll down balik tengok. Okey, ada banyak lah, perabot lah, papan lapis lah, produk hutan lah, balak lah kan. Kita kena tengok lah apa punya area yang mana satu. Okey, baik. Bisa. Kita keluar apa. Dia katakanlah saya bubuh ini rotan, untuk rotan saya buat accelerator. Macam itulah. Dan kita buat next adalah apa kena masukkan apa punya ni lah, apa punya detail macam ni. Saya seorang lah. Okey, lepas tu nak add pada tekan dia add pada. Lepas tu apa dah boleh proses, nampak dah boleh proses. Nak check balik. Dan yang tu dia tulis partnership agreement. Kalau ada partner lah, dalam enterprise ni dia ada dua, satu persendirian dan satu perkongsian. Kita punya advice adalah apa ambil yang persendirian, sebab
Kita tak tahu, kita baru berniaga, dan dalam berniaga ni ada lah kalau bergaduh dengan partner ni, time senang semua orang tukar hati, time susah mula dah buat payah kan. Jadi untuk yang baru nak berniaga go pada enterprise, buat first sendirian dulu. Okay, submit, lepas tu kita pay online lah. Kalau pay online atau pay over the card tu, apa boleh masuk debit card atau credit card, apa boleh lepas tu tekan je submit, ataupun apa nak pergi kepada online banking. Carilah apa punya bank kat mana, contoh bank to you, terus yang tekan proceed, terus dia bawa kepada apa punya laman web bank apa. Itu saja, simple saja. Apa masuk apa punya ID dan sebagainya. Lepas tu settle lah. Senang kan. Dah habis nanti dia akan keluar dia akan keluar yang ni sebab tak habis. Kalau hampa buat habis akan settle lah. Okey, baik, itu saja. Yang ni ada contoh yang saya dah buat lah lama ni. Okey, alright, harap membantu. Jom kita pergi pada yang contoh kedua pula lepas ni. Kita nak pergi pada PLSD. Milikmu sebelumku, yang ku minta kejujuranmu untuk ku berteduh. Oh kasih, berikan sinar pada cinta kita, semoga hilang kesan sia. Tak ku persendakan cinta yang dilapar. Okey, kita sambung untuk perkongsian liability tahap PLT ataupun dalam English ni adalah Limited Liability Partnership. Okey, dekat sini saya terus akan masuk dalam praktikal dia. Jom. Kita akan masuk seterusnya kepada buka dulu kita punya accessmyllp.com.my, masuk access manager. Yang ni proses macam mana register anda kena Google sendiri lah, saya tak mau share dekat sini. Ini dashboard kita. Yang pertama dia akan keluar dashboard macam ni. Baik, dia akan keluar kita punya fikiran pending submission. Dia ada yang atas ni adalah keyword yang penting lah dekat sini. Kita akan go pergi satu persatu cara ringkas je lah guys. Cara ringkas sebab praktikal dia kena buat pelan-pelan, relax-relax, baru kita buat. Baik, loading start. Okey, kadang-kadang my LLP ni sebenarnya agak baru, dan kelebihan my LLP ni adalah kita tak payah declare. Kita kena declare tapi kita tak tak payah buat tax audit dan sebagainya lah. Okey, register ni pertama kita go for the next step, ya, dekat register local LLP. Dia ada dua, local name reservation dan juga direct register. Yang tu adalah untuk siapa yang baru nak register, pergi terus dekat sini lah. Okey, jom kita start macam pergi dulu kepada yang ni post register ni lebih kepada kalau kita nak tukar nama ke, nak tukar dan sebagainya. Wind up ni kita nak buang user management untuk sebagai ID kita lah. Kita go pada local name reservation dulu guys. Okey, ni adalah untuk check nama. Selalunya kita pergi SSM, mereka tanya okey nak buat nama apa, mereka akan buat carian. Inilah mereka akan buat sebenarnya. Okey, macam sekarang ni saya akan search pada Academy Bazaar. Okey, nama ni cantik, alhamdulillah, tak ada orang pakai lagi. Mungkin orang takut kot nama kubur. Bazaar ni bukan nama kubur, nama sahabat Nabi, Bazak. Tu bawalan bazar, tu bawalan kubur. Okey, jom kita tengok ni adalah apa-apa saja yang baca kan, yang perlu kita nak attach file. Dia optional saja part-part ni. Ini contoh sebagai kalau kita buat macam saya buat nama sendiri, itu senanglah, kita akan masuk kepada ruangan yang ketiga. Lepas tu kalau ada dengan nama-nama yang lain yang dekatnya dengan nama-nama orang lain, kita boleh isi juga dekat sini. Dan ini optional lah, yang penting ini optional. Dan yang ni bawah ni adalah partner detail. Tengok, dia perlu ada dua, wajib ada dua partner detail. Kita boleh buat individu ataupun body corporate. Sebagai contoh, individu, lepas tu ada partner funder daripada company mana nak beli kat kita masuklah sebagai corporate. Kalau tidak, individu sajalah. Okey, masuk dulu nama dan sebagainya. Masuk nama. Okey, baik, masuk nama. Lepas tu
kita bubuhlah kita punya IC kita. Kita buat IC, buat alamat kita. Kalau boleh masuk email ni lah, email company guys. Kita nak berniaga, kita kena asingkan lah antara personal dengan company, lagi campur aduk kan. Lepas tu letak nombor telefon kita. Okey, letak bagusnya, tak payah fix nombor akaun pun boleh, fix line. Kita boleh masuk ni je, mobile. Lepas tu cari ada punya nationality. Lepas tu masuk gender male. Lepas tu masuk bangsa anda, bangsa Malay, tak tahu betul betul lah. Okey, so siap dekat sini satu nama kan. Yang kemudian di atas tu ada dua, satu PhD, lepas tu Sociality terhad. Kalau kita buat PhD kat luar, kita dekat nama kita nanti akan keluar lah Akademi Bazaar PhD, dan juga Sociality terhad. Tengoklah nak buat nama panjang atau nama pendek. Lepas tu kita check balik kita punya detail, check balik ada apa-apa ke kita nak attach kepada ruangan ini. Ini compulsory saja, tak semestinya kita nak attach. Okey, baik. So kita buat yang ni dulu. Ni apa ni dia tulis? Proper name. Ni yang saya cerita tadi. Kalau kata selalunya kalau orang tu nama dia nama sendiri, macam saya Bazaar Academy tu, saya tulis Bohda Bazaar Academy, nanti saya kena type lah kata kat sini bahawa Bazaar itu adalah nama sendiri dan saya attach saya punya IC. Yang lain tu anda baca dan anda tengoklah. Kalau berkaitan, masuklah. Kalau tak payah tinggalkan. Okey, ni yang penting adalah sama juga macam SSM, cuma kat sini dia ada kekangan sikit. Macam contoh dia macam ni, saya masuk dulu kepada computer training. Kod SSM tak silap saya sama. Okey, masuk dulu training, lepas tu saya masuk bidang consultant. Cuma dia pilihan tak banyak macam enterprise tadi. Dekat sini anda tengok aktiviti consultant. Yang ni yang saya selalu ambil lah. Okey, masuk dulu untuk kerja-kerja consultant. Lepas tu kita buat kerja management. Nampak? Ni lebih sesuai sebenarnya. Okey. So kita check balik, tengok balik description. Kalau kita tak berkenan ataupun nampak macam ada redundant ke apa ke kan, macam management ni dia ada kisah, kita try cari business code yang lain. Contoh retail retail selesai. Kita tengok retail ataupun kita tengok sale. Ni sauna pula. Salon lah senang. Kita buat salon sana, hair salon. Tengok. Tu ada keluar hairdressing atau beauty treatment. Okey, nampak? Bila kita buat yang keempat, dia tak boleh, dia maksimum 3 aja. So kita kena delete lah. Satu, delete, tekan ya button merah ni. Nak delete yang mana? Macam ni saya rasa saya nak delete yang ni sebab dia redundant dengan awal tadi. Select okey, redundant dengan business management. So saya tambah hairdressing. Dah settle. Computer training saya rasa macam tak kena musyak saya nak tukar training, sebab yang ni bukannya contoh macam tadi SSM enterprise tu saya buat contoh, ni real case. Saya delete dulu ni. Saya buat online, niaga online kot. Saya ada Shopee dan kadang-kadang saya tolong handle Shopee account orang lain. Nama-nama yang besar tu kita nak, mereka tak ada Shopee kan, kita pergi manage lah. Apa benda cari ya. Ini computer training tak mau. Computer training yang tadi tengok set. Ini adalah projek. Tengok projek management ada tak? Projek kebanyakan dia tak ada construction yang banyak. Construction, development, building, installation. Okey, benda-benda ni PIT ni saya nak, sebelum saya lupa, dia beza dengan enterprise ni. Kelebihan dia adalah bila hampa register LLP, hampa dah boleh register ke dalam e-perolehan. Bila hampa register dalam EP tu, untuk nak dapat lesen kewangan,
hampa pakai LLP pun dah cukup, tak perlu pakai sembilan bahan. Saya tukar tak bone management, tengok tak, oh reinstate ada management cost activity, ni dah macam ke atas lah. Unit trust pun ada, activity consultant dan pertanian engineering dan management consultant. Ni management consultant kat atas dah ada. Kita tengok satu balik, kita tengok session. Ni untuk event lah. Event sebenarnya boleh cari makan juga, apa register je kepada agensi pekerjaan banyak event. Tapi event ni cerita dia pernah lah. Backdrop kadang-kadang pukul 3 pagi customer aja tukar backdrop lah. Lepas tu nak setting tu agak penat. Lepas tak boleh buat mistake. Event banyak yang saya tak mahu cerita lebih lah, tapi siapa pernah buat event dia tahu lah siapa penat dan terlalu banyak ad hoc dan banyak yang songong flyer ni. Cerita pasal event ni. Okey, kita tengok pasal detail. Kita cari bab detail ni. Saya ada itu satu keyword yang saya pakai, yang mana kita boleh jual apa saja. Kat sini dah banyak ni, lighting, video, minyak, wine and beer pun ada, nampak? Salah satu income negara kita. Kedah dia dah haram lah judi dan juga desktop bagi lesen. Satu perkembangan yang sehat lah di Kedah. Fishing equipment, footwear, games, ni apa? Furniture, jewel. Okay, ada banyak kat sini. Hampa kena pilih yang sesuai dengan hampa punya company. Hampa pilih yang sesuai, tengok dekat mana satu yang sesuai dengan hampa. Video ni agak panjang sikit untuk LLP sebab saya buat live dan saya terus register yang betul-betul punya ni. Wholesale lah, wholesale borong, wholesale jualan banyak benda. Saya rasa saya nak pergi kepada tadi mana tak hilang pergi mana pula. Nak belok satu-satu. Tadi kita dah ada apa ulang balik ni. Kita cari satu tu, carpet, retail, internet auction ni, auction lah. Internet saya nak cari nama internet. Sebab bagi saya kita jual apa ni dapat dah. Sebab kalau internet ni senang, kita jual apa saja di over internet. Kita jual macam-macam barang dan kita pakai satu lesen saja. Kita jual makanan ke, produk daripada China ke, produk Alibaba ke, produk mana-mana saja. Saya lebih suka ni. Dan kadang-kadang kita nak supply banyak barang kan. Untuk projek-projek government, kita pakai terus je produk over internet. Semua jenis barang ada. Kelemahan dia satu lah, dia rigid, dia agak limitkan kepada 3 je. Untuk LLP ni 3 business code saja. Itu dia punya kelemahan. Okay, saya rasa saya pilih 3 tu. Saya check balik saya punya profile, Heartland, check balik dah okey. Okay, nama kita dah check sat. Dah ambil cantik 47912 ni. Apa lagi kita nak buat? Saya rasa itu sajalah kot. Okey, kita try submit tengok. Submit. Buat dia tak keluar apa. Nampak. Nampak macam saya kata tadi, LLP dia perlu 2 orang. Jadi kita masuk individu. Okey, kita masuk nama. Kalau boleh kita masuk nama perempuan sebab dalam sistem aku kena cut video ni sebab lepas tu aku kena masukkan info pasal mak aku lah kan. Jadi info PNC pun semua. Lepas tu ada technical sikit, aku pun kodek-kodek kan. Tapi proses tu kita boleh buat lah kan. Hampa buat je, hampa follow je dia punya step. Senang je lah ni. So kalau kata ada masalah, hampa boleh refer kepada menu dia. Aku hanya untuk nak bagi awareness saja pasal LLP ni. Okey, jom kita review apa kelebihan PRT
Okey, perkongsian liability terhad tadi ada 4 benda. Yang pertama, boleh register dengan perolehan untuk dapat MLF. Yang kedua, hampir sama dengan Saman Berhad, cuma dia tak wajib submit account management. Yang ketiga, senang nak apply tapi susah sikit naik up. Yang keempat, kita sarankan ada wanita untuk KPI negara sebab dalam high management, kalau ada perempuan dia ambil advantage untuk dapatkan geran dan sebagainya lah, dari segi pemakahan dan sebagainya. Okey, itu cerita pasal PLT. Aku cuma sekerat video ni sebab proses selepas tu hampa kena go through lah pelan-pelan. Dan aku nak tunjuk lagi satu video yang last untuk apa, sebab bila aku godek-godek dia ada satu cara lagi kita nak boleh buat. Yang tadi adalah kita search dulu nama dan kita register. Kali ni kita boleh direct register. Jom aku nak tunjuk video dia. Okey, macam biasa kita buka kita punya Google, pergi login, masuk kat sini lah aku nak tunjuk direct register. Okey, direct register aku buat video ni ringkas lah. Okey, pertama kita masuk je kita punya nama. Okey, contoh macam tadi aku dah buat nama Abu Bazah Ekonomi 2022 buah P lah kan, PLT ataupun kesan lembaran. Lepas tu hampa follow je dekat atas tu sana. Aku nak tunjuk, aku scroll down next. Okey, follow je. Nampak tu atas tu, check purpose name, LLP, partner detail lah. Lepas tu hampa masuk je lah hampa punya detail. Ni proses yang sama lah, lebih kurang macam tadi kan. Masuk je kan. So aku dah ada info, jadi senang. Okey, lepas tu hampa save atau next kan. Lepas tu hampa masuk je business code kan. Kali ni aku buat lebih kurang sama juga. Dia punya bukan training, management. Kita buat management lebih kurang sama. So akan cari pada business ini unitas. Kita akan cari pada business management, masuk je. Lepas tu kita go pada event management. Kita try pula event, untuk buat event ada banyak lah. So kali ni aku nak try masukkan event kriteria dekat atas ni. Okey, ni untuk orang buat kenuri apa semua kan. Apa pilih yang ni. Yang ketiga aku nak pilih aku punya favorite tu lah, Internet of Thing. Okey, Internet of Thing pula, yang tu lain. Ini adalah product over the internet. Okey, lepas tu hampa masukkan balik, sama lah hampa masukkan balik yang dekat atas tu. Sekejap aku akan share apa benda yang aku baru jumpa antara direct register dengan search tu. Sebab bila sambil aku type ni Allah, salah typo Ustaz. Aku type dulu type dulu business management, food criteria. Okey, lepas tu online seller lah, senang. Seller. Okey, lepas tu confirm. Kita pun pada next. Okey, sebelum kita nak tekan next, kita nak try tengok sini dah boleh tambah ke tak. Okey, bubuh pilih. Boleh tambah guys. Tadi kalau kita pakai untuk search tu dia hanya ambil 3 saja. Tapi kalau kita buat direct register dia boleh tambah guys. Nampak aku tak tahu berapa boleh tambah, apa kena try and error lah. Try and success kita kata kan. Lepas tu hampa go for the next one. Yang ni akulah kan, sebab aku yang register, compliance officer. Lepas tu detail. Hak ni saat kita nak tengok boleh tak plus seorang. Dia rasa macam boleh. Maksudnya seorang pun boleh guys, bukannya takat 2 orang, seorang pun boleh. Lepas tu kita pergi add partner. Macam aku abang tadi lah, kita kalau boleh kena ada ni lah, kena ada perempuan bubuh gila kan. Okey, baik. Lepas tu dia boleh check SSM, dah ada link boleh check sama ada kita dah ada rekod tetap ada masuk JIC kat situ. Kemudian masukkan supporting dokumen kalau ada apa-apa. Lepas tu summary. Lepas tu kita double check lah kita punya summary bla 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 apa semua, kita double check. Okey, capital apa semua apa follow je, apa dia suruh isi apa isi lah. Lepas tu apa klik yang tu, apa tulis submit. Bila submit dia akan pergi kepada ni lah untuk payment, lebih kurang macam
Sembilan Berhad tadi, lebih kurang macam enterprise tadi. Okey, next adalah Sembilan Berhad. Okey, aku nak cerita sikit lah. Ni aku kena huraikan banyak sikit sebab cara nak register pun semua tu tak payah detail lah. Sebab dia hampa Google je, hampa kena register melalui company secretary atau short form dia adalah COSEC. Hampa kena pergi dekat COSEC ni. Hampa kena register, mahal sikit lah kos dia, beribu juga. Lepas tu hampa kena ada accountant, hampa kena ada tax officer, hampa kena ada orang buat account management. Setiap tahun hampa kena buat. Kalau tidak, kalau hampa tak kuat bisnes hampa jangan buka hampa buka Sembilan Berhad lagi, hampa akan stress. Setiap tahun dia minta duit je, setiap tahun minta duit je. Kosek tu lah. Lepas tu setiap kali nak buat account management, sebulan ada orang cas 100, ada orang cas 2000 setahun. So lepas tu tax lagi, tax dia ada percentage dia hampa kena buat based on hampa punya income. Lepas tu hampa kena submitkan LHDN pun semua. Jadi kerja tu agak leceh. Bagi aku tak suggest lah. Walaupun hampa berniaga juta pun, buah awal ni paling kuat hampa pergi dekat PLT. Aku pernah dapat projek juta juga, tapi kita kata hanya memakai PLT saja. Dari segi governance masih ikut. So Sembilan Berhad ni sebenarnya bukan dia boleh jadi satu benda yang menyenangkan atau satu benda yang menyusahkan. Bagi aku banyak menyusahkan lagi lah. Cuma Sembilan Berhad ni kalau kita dah proper, kita structure, kita dah korporat dan kita nak buat Sembilan Berhad, yang tu bagus. Sebab dia ada nak buat keputusan pun konsep nak kena main buat meeting, annual meeting lah, banyak benda. Aku tak mau share banyak, tapi sebab video ni aku lebih recommendkan dekat orang untuk buat enterprise bagi yang baru berniaga. Yang kedua, kalau dah berniaga 2 tahun ke atas, nak try buat PLT sebab nak masuk projek-projek government, silakan, tak ada masalah. Yang tu. Yang ketiga, Sembilan Berhad ni kalau boleh aku suggestkan hampa untuk dah berniaga lebih 5 tahun ke atas lah. Sembilan Berhad ni nampak yang seksi, tapi pengusaha dia agak rumit dan leceh. Kecuali hampa ada duit berkepuk-kepuk dan hampa nak spend lah, ataupun hampa memang ada steady income. Okey, aku rasa cukup kot untuk kali ni. Harap dapat membantu hampa semua. Yang penting jangan buat kesilapan daripada orang terdahulu, sebab orang yang pandai, orang yang bijaksana adalah orang yang belajar daripada kesilapan orang dulu. Aku pernah dulu enterprise ni berlambak, tak larang nak kira dah. Banyak aku nak buat tutup. Kadang-kadang kita lihat duit, kadang-kadang kita lihat projek. Bagi aku jangan amalkan benda tu. Hampa fokus pada enterprise, hampa buat je buat account, hampa buat je online banking, transfer semua masuk online banking, dan juga enterprise hampa boleh buka current account untuk buat check. Pertama. Yang kedua, untuk LLP ni baguslah hampa nak main projek-projek tender-tender government lah. Sebab enterprise kadang-kadang mereka tak layan. Sebab mereka tahu enterprise dari segi LHDN pun dia bercampur aduk. Kalau tax pun declare personal income sebagai enterprise income pun sama. Cuma LLP ni nak buka memang 500 saja, tapi nak tutup dia sakit sikit lah. Hampa kena buat account management dan hampa kena submit dulu. Yang ketiga, yang terakhir adalah Sembilan Berhad. Macam aku kata tadi, aku tak recommend sangat hampa buka lagi sampailah hampa mahir dan sampailah duit hampa berkepuk daripada bisnes hampa. Okey, itu saja daripada aku. Harap membantu. Semoga anda semua maju jaya. Meniaga-meniaga juga, jangan lupa etika dalam perniagaan. Jangan kejar duit semata-mata, kerana kita manusia, sifat manusia yang hidup pasti mati, dan satu hari kita akan kembali ke alam barzakh. Kita pasti ke sana. So itu saja perkongsian kali ini. Assalamualaikum. Ciao.